وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حنموش إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Qauluhu qaulul musannifi, bermula perkataannya perkataan bagi musannif. Fayuqalu yani fayuqalu lahu dalilun ijmaliyun. Maka dikatakan baginya, bagi hazard dalil, ialah dalilun ijmaliyun. Kalau gitu fayuqalu tu farabitah jawabun amma, ialah jawab bagi amma. Dah. Yani apabila wa amma idza lam yujibhu, dan adapun apabila tidak menjawablah oleh mas'ul akan dia sa'il, bahkan dia boleh jawabnya pada soalan yang pertama saja, itu hadhil makhluqatu faqat wa lam ya'rif min jihati imkaniha au wujudiha ba'da adam, padahal tidak mengetahuilah ia mas'ul tu daripada pihak tu imkannya, pihak terima ada terima tak adanya makhluk, au pihak hudus, pihak baharunya, yakni pihak adanya makhluk kemudian pada tak ada. Maka kalau setakat tu maka dikatakan tu fayuqal tu jawab bagi amma. Ada qauluhu qaulul musannifi lahu ai tu lahu qauluhu qaulul musannifi lahu ai li qaulihi, ada ayat tafsirah lahu ai liqaulihi, maka dikatakan baginya, bagi apa? Bagi perkataannya, perkataan mas'ul tu, hadhil makhluqatu, ini makhluk ni. Tapi masuk dengan kata ini makhluk ni bukan nak daripada qadar lafaz tu dah. Ai tu nak tafsir kata hadhil makhluqatu tu ai li muta'allaqihi. Itu. Aduh. Bagi yang berhubung kait tu dengan dia, dengan lafaz hadhil makhluk tu lah, benda hak berhubung dengan
bersangkutan dengan lafaz hadhil makhluqatu, artinya kena kepada diri makhluk itulah dalilnya, bukan semata-mata perkataan ini makhluk itu sebagai dalil dah. Nah tu kama marra ay kainun kama marra, tu wazalika tafsir bi muta'allaqihi itu kainun kama marra, dan bermula demikian itu tafsir kau orang panggil li muta'allaqihi itu, bagi benda yang berhubung kait dengan dia dengan lafaz hadhil makhluqat tu kama marra, adalah ia seperti barang yang telah terdahulu, ai zikruhu, oleh sebutnya mana nu la atas tu kan, qaulu musannif an yuqala ai muta'allaqu an yuqala. Itu kan dulu tu kita pening dulu, ingat tak? Tu muta'allaq bagi an yuqala. Tu kerana apa? Li annad dalila huwa nafsu hadhil makhluqati la nafsul qawli. Itu ilak dia tu. Ilak bagi tafsir kau orang panggil muta'allaq tu. Tu. Innama fassarna bidzalika. Tu hanya saja mentafsirlah kami. Dengan demikian itu. Demikian kata hadhil makhluqatu, nak dilafaz ini makhluk ke dalil tu, bukan nak dikadar lafaz ini makhluk ni sebagai dalil, tapi diri makhluk tu sendiri. Diri makhluk tu kena ke diri makhluk, mana benda hak berhubung kait dengan lafaz ini makhluk tu gapo, diri makhluk tu lah. Tu nafsu hadhil makhluk tu la nafsul qawli, bukan diri perkataan hadhil makhluqat tu, bukan. So mata-mata hadhil makhluqat tak ada, tak erti gapo dia makhluk. Tak ada juga itu. Dah. Itu panggil kalam hazah mudah lah tu. Nah. Tu. Baik. Nah. Qauluhu qaulul musannifi dalilun ijmaliyun. Jadi kalau boleh jawab, kata orang tanya soalan mad dalilu ala wujudi ta'ala, apakah ia dalil yang menunjukkan ia dalil itu di atas ada Allah Ta'ala makhluk ni? Boleh jawab gitu lah. Maka jawab dengan ini makhluk ni itu dikatakan dalilun ijmaliyun, ialah dalil yang dibahasakan pada ijmali, makna jumlah, dengan secara borong, itu maknanya. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan baginya, bagi dalil ijmaliyin ni aidan juga tu dalilun jumliyun. Jadi kalau ada orang panggil kitab jumpa dalilun jumliyun, betul lah tu. Nah, kata alik ke janganlah. Kadang-kadang disebut dalil jumli. Dalil jumli itu dalil ijmali lah. Betul lah. Qauluhu qaulul musannifi wa huwa, dan bermula ia dalilun ijmaliyun tu kafin, memadai, indal jumhuri, di sisi jumhur ay ulama ilmu mutakallimin lah. Di sisi jumhur ulama mutakallimin kata memada. Tu. Bermula perkataan baginya musannif wa huwa kafilah ni fihi, sabitlah padanya pada ini ibarah. Tu fihi, sabitlah padanya pada ini ibarah wa huwa kafin indal jumhuril ulama al mutakallimin ni anna hadza, akan bahawa sesungguhnya ini tu ini ibarah ni mukarrarun, berulang-ulang. Tu berulang-ulang. Jadi cakap tu orang panggil supaya tidak ada balaghah lah. Nah, berulang-ulang. Berulang-ulang mana? Ma'a qawlihi, serta perkataannya, perkataan musannif lakinil jumhuru. Itu. Kan dulu musannif sebut dah belakang, ingat tak? Musannif sebut dah dulu. Qala ba'duhum yushtaratu an ya'rifad dalil at-tafsiliyah. Telah berkata di sebahagian mereka itu ulama mutakallim ini disyaratkan sah ke iman itu bahawa mengetahuilah ia muslim itu akan dalil yang bahasa tafsir. Lakinil jumhur, akan tetapinya tu
Bermula jumhurnya kata ala annahu, di atas bahawasanya ai jaruna ala annahu, jalanilah mereka itu jumhur di atas bahawasanya yakfi dalilul ijmaliyu, memadakan pada sahkan iman tu ialah dalil ijmali saja. Jadi sebelum ni kata dah, patu kata pula wahwa kafir indal jumhur. Ini orang panggil mukarrar, takrir apa? Tikrar, dia panggil mengulang-ulang. Tu bila ulang-ulang lagu tu, orang panggil cakap tu orang panggil tidak manis lah. Duk ulang-ulang benda hak tulah orang panggil. Tidak balarah lah cakap pagi tu. Lepas tu lagu mana? Illa an yuqala. Tu melainkan bahawasanya tu illa an lakin, agar tetapinya yuqala ayyuhmala, maknanya ayyuqala ayyuhmala, bahawa ditanggungkan, diihtimalkan. Lama kita ihtimal lagu ni lah, takkan kita nak kata musannif ni tak erti pula, orang panggil uslub nulis hilang balarah cakap apa dia. Kalau kita tilik dengan segi zahir tu memanglah berulang-ulang. Sebelum ni sebut dah lakinil jumhur, akan tetapi jumhurnya memadakan dengan mengetahui dalil ijmali. Patut sini sebut pula wahwa kafin indal jumhur. Padahal ianya dalil ijmali itu memada di sisi ulama mutakallimin jumhurnya. Jadi ulang-ulang lagu tu hilanglah orang panggil balarah cakap apa. Balarah dalam ibarat tu hilang. Illa an yuqala, melainkan bahawa an yuhmala, bahawa kita tanggungkan, kita ditanggungkan. Lama tatkala mana zakarahu, menyebutlah oleh musannif hu akan dia. Tu akan hadhil ibarah ni lah. Tu awalan, ataupun menyebut akan dia akan yakfi itulah, akan memada, akan dimada ke dalil ijmali itu awalan, pada mula-mulanya. Dulu ia sebut dah, tapi ia sebut hak dulu tu ala wajhil istidraki, di atas wajah istidrak. Ada wajah istidrak ni orang panggil ta'qibul kalam je lah, nak mengiringi kat percakapan saja. Bukan nak menyata kau panggil secara jelas-jelas dah. Tu hak dulunya musannif sebut tu hanya di atas wajah istidrak. Lakinil jumhur kan. Ia sebut dengan dalil istidrak. Jalan istidrak tu maknanya nak mengiringi ke kalam sajalah, bukan nak menerang dengan secara jelasnya, tidak. Kita tanggung gitu. Tanggung kata tatak kalam menyebutlah oleh musannif akan dia memadakan orang panggil dalil ijmali tu pada mula-mula dulunya. Musannif sebut tu ala wajhil istidraki, di atas jalan istidrak. Istidrak pada kata qala ba'duhum. Telah berkata oleh sebahagian mereka itu ulama, disyarat ke sah iman ni bahawa mengetahui oleh tiap-tiap muslim itu akan ada tafsili. Akan tetapi sungguh berkata sebahagian ulama kata gitu, jumhur kata memadalah dengan dalil ijmali. Tu atas jalan istidrak je. Tak kalau mana menyebutlah oleh musannif pada kali pertama tu di atas wajah istidrak, arada nescaya menghendaki pula oleh musannif an yuzk tu an yuzkarahu, nescaya menghendaki lah oleh musannif oleh bahawa menyebutlah ia musannihu akan dia akan memadakan dalil ijmali itu sanian, kali kedua, istiqlalan, sebagai terasing, suku sakak. Bapa tu tidak dengan cara istidrak dah. Ini secara suku sakak dengan secara terasing. Bapa sebut dengan istiqlal, dengan secara asing, bukan ke ta'qibil kalam, bukan hanya nak mengiringi ke kalam, tapi sebut dengan secara suku, dengan secara terasing, dengan secara tersendiri, maknanya li ziyadati tawdihi, kerana nak menambahkan penerangan. Jadi sebut hak dulu tu ala wajhil istidraki, apa? Di ta'qibil kalam. Itu je. Lepas tu sebut kali kedua ni pula. Tu sebut kali dua tu atas jalan istiqlal li ziyadati tawdih. Tangguh gitu tak ada hak. Sebut kali kedua ni tidak dengan istidrak dah, sebut dengan secara terasing. Apa tu? Li ziyadati tawdih, supaya menambahkan penerangan. Jadi nak tambah lagi penerangan. Lagu mana?
Dia sebut wahwa dan bermula ia dalil ijmali. Tidak kata ta'kibil kalam lah tu. Maknanya sebut dia di sini tu istiqlal. Nah, asing dah. Tu dan bermula ia dalil ijmali tu kafin indal jumhuri, memada di sisi ulama jumhur ulama mutakallimin. Habis situ. Jadi sebut pula ni dengan secara terasing li ziyadati tawdihi, kerana nak menambahkan penerangan. Hak dulu sebut atas jalan istidrak kerana apa? Li taqibil kalam, kerana nak mengiringkan bagi percakapan. Hak ni sebut dengan secara istiqlal li ziyadati tawdih. Buah itu tak ada hal. Tu Syekh Ibrahim Bajuri dia jawab siap-siap untuk guru dia. Ada tu ni. Takut orang tik takut orang tik tu guru dia kata, gua ana untuk guru Syekh Muhammad Fadhali cakap duk ulat-ulat benda tulah tak ada lemak manis cakap gini ni. Tak mengaji balarah kau kena. Dia jawab dia dah. Tanggunglah kata hak dia sebut sebelum ni tu atas jalan istidrak, untuk ta'kid kalam je, untuk mengiringi kat cakapan je. Pas sebut pula ni dengan secara istiqlal untuk menambahkan penerangan. Habis situ. Qala Syekh Muhammad Al-Fadhali Asy-Syafi'i Al-Azhari nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa ammat taqlidu, dan adapun bermula taklid. Mana jawab dia tu? Wahwa ni bukan jawab dia ni. Taklidu kalau lam ya'rif. Dah jawab dia. Fakhtalafal ulama. Itu. Fakhtalafa tu jawab bagi ammat taklidu. Wa ammat taklidu, dan ada pun bermula taklid itu fakhtalafal ulama fihi, maka berselisih ikhtilaf, berselisih pendapatlah oleh ulama fihi padanya, pada taklid. Min jihati sihhatil iman lah, pada pihak sah iman orang muqallid. Itu berlaku beberapa khilaf pendapat ulama. Dia lagi akan datang dia sebut, dia menyata. Kemudian mari jumlah mu'taridah nak menyatakan apa ya taklid tu. Gapo dia taklid sini? Wahwa, dan ia at-taklidu ni, taklid ni ayya'rifa. Tu bahawa mengenalah ia. Mengetahuilah ia. Sudah. Kalau gitu bila sebut kata ayya'rifa artinya ma'rifat. Sedangkan ma'rifat tu mesti jazim mutabiqul lil waqi'i nasyi'an 'anid dalili. Tengok. Pas kok mana kata taklid tu boleh kata ma'rifat pula. Kalau dah makrifat, bukan taklid lah. Tu dalil tu nanti dia akan bahas tu. Tu dalil tu ada bahas. Famuraduhu bil ma'rifati mutlaqul jazmi. Walaisal muradu biha haqiqataha. Limunafatihi hina idzin lima ba'dahu. Itu nanti akan kita baca dalil tu. Jadi ayat rifas itu tu bukan makna ma'rifat dengan makna al-jazmul mutabiqul lil waqi'i asya'atu an dalili, bukan jazam putus mu'taqadat dia tu muafakat dengan benda hak sebenar hasil daripada dalil. Bukan makna ayat rifat tu ma'rifat tu dah. Tu. Patut apa makna ma'rifat? Kan segala simpulan-simpulan al-khamsina yang 50. Tu bapa yang kata gitu nanti dalam tu ada sebut lagi tu ihtirazum biha anil ahkamil far'iyati tu. Sebab tu mari aqaidah al-khamsina, kerana aqaidah al-khamsin ni orang panggil usul bukan far'iyah dah, bukan fara' dah. Jadi seorang muqallid ni dia mengetahui dengan semata-mata yakin tanpa mengetahui dalil tu, dia kenal, dia tahu, dia putus, dia jazam akan segala simpulan bagi iman yang 50. Walam wawul hal, walam ya'rif, padahal tidak mengetahuilah ia muqallid laha baginya ailil aqaidil khamsin tadi tu, bagi segala simpulan-simpulan iman yang 50 tu tidak mengetahui dalilan ijmalian, akan dalil yang dibahasa pada ijmali au tafsilian, atau dalil yang dibahasa pada tafsili. Dia tak tahu. Itu dah.
Itulah orang panggil muqallid. Kalau gitu, ada pun bermula muqallid taklid ni. Senang-senang kata mutaba'atul lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalilin lah. Itu orang panggil taklid. Orang yang mengetahui, orang kata mengikut mulut orang tu tanpa mengetahui sebarang dalil. Hanya dari kerana asabiyah ta'assub. Kalau gitu, iman orang taklid ni faqtalafal ulama'u fihi, maka diberselisih pendapatlah oleh ulama padanya pada taklid ai fi sihhatil iman lah. Fihi ai fi taklid min jihati sihhatil iman. Itu daripada pihak sah iman tu berselisih pendapat ulama. Tu lagu mana? Faqala ba'duhum, maka telah berkatalah oleh sebahagian mereka itu ulama, la yakfit taklidu, tidak dimemadakan oleh taklid ai fi sihhatil iman. Tidak dimemadakan, mana tak sah iman bagi orang taklid. La yakfit taklidu ai fi sihhatil iman. Tidak dimemadakan oleh orang taklid pada mengesahkan iman dia. Tadi itulah. Tak dimemadakan. La yakfi. La yasihu lah, tidak sah oleh iman orang taklid. La yakfi taklidu ai fi sihhatil iman. Tidak dimemadakan oleh orang taklid pada mengesahkan iman. Artinya tak sahlah iman dia. Bila kata tak sah iman, wal muqallidu, dan bermula si muqallid. Orang pak turu orang. Tuhan orang kata tok guru kata Tuhan ada dia. Ada? Tok guru kata Tuhan sedia kat dia. Tok guru kata Tuhan kekal dia. Dalil yang mana tak ada erti apa. Kalau gitu muqallid ni di sisi sebahagian ulama kafirun, ialah kafir. Berat ni bakal ni ayo. Ni. Tu kafir. Tapi dia kata wa zahaba ilaihi, dan telah memperjalanilah ilaihi kepadanya, kepada adamil kifayah tadi. Adamit apa? La yakfi tadilah. La yakfi makna adamil kifayah. Itu. Wa zahaba ilaihi, dan telah menjalanilah ilaihi kepadanya, kepada ketiadaan memada tadi tu. Ilaihi ila adamil kifayatil iman, tidak sah, tidak memada pada mengesahkan iman muqallid. Siapa yang menjalani pendapat ni? Ibnul Arabi, oleh Ibnu Arabi. Ibnul Arabi ni bukan Muhyiddin Ibnu Arabi tu dalam yang tadi sebut tu. Tu Ibnul Arabi ni ialah al-Imamu Abu Bakrin al-Faqih, Imam Abu Bakar al-Faqih al-Maliki, Ibnul Arabi. Tu. Kalau seorang lagi Muhyiddin Ibnu Arabi, itu as-Sufi. Tu tapi semua sama-sama Andalus lah tu, kalau tak silap lah. Cek balik. Dalam tu nanti ada sebut. Jadi antara yang menjalani pendapat kata orang muqallid ni kafir ialah Ibnul Arabi was-Sanusi, dan Imam Sanusi. Imam Sanusi pun kata tak memada juga. Wa atala, dan telah memanjanglah perbahasan iaitu Imam Sanusi. Wa atala, dan telah memanjangkan oleh perbahasan Imam Sanusi fi syarhil kubra, dalam kitab syarah kubra, fi raddi, pada merak nak menolakkan alaman di atas mereka yang ulama, yaqulu, yang berkatalah iaman bi kifayatit taklidi, dengan dimemadakan iman orang taklid. Itu kita baca nantilah. Baik. Itu jadi berlaku khilaf pendapat ulama. Bahkan Imam Sanusi sendiri berpegang dengan kata tak dimemadakan iman orang taklid. Mana orang taklid ni iman dia tak sah. Tapi panjang tu perbahasan tu. Panjang perbahasan tersebut. Jangan duk gaduh hukum lagi tu. Tu iman taklid hak mana hak tak sah tu dibahas pula. Taklid hak jazim ke, taklid ghairu jazim ke, itu dibahas pula tu. Qala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala, qauluhu qaulul musannifi, bermula perkataannya perkataan musannif, wa ammat taklidu, adapun bermula taklid,
ai iqra ila akhir ibarah lah, baca olehmu hingga habis akhir ibarah. Hadza, ini taklid ni. Tu bermula ini taklid ni. Ba'du mafhumil ma'rifati, ialah sebahagian daripada mafhum ma'rifah, yakni mafhum mukhalafah dia panggil. Tu mafhum ada banyak, ada mafhum mutabaqah, ada mafhum mukhalafah. Mafhum ni maknanya ma fuhima minal ibarah atau ma fuhima minal lafzi, makna yang difahami daripada lafaz atau daripada ibarah, itu panggil mafhum. Tu macam kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Itu dipanggil mantuk. Ibarah. Man barang siapa ahdasa yang mengada-ngadakan fi amrina hadza di dalam pekerjaan kami, agama kami ini, itu ma laisa minhu, barang yang tidak ada daripada agama kami, fahuwa raddun, maka bermula perkara tadi itu ditolak. Itu dia panggil mantuk. Ma fuhima minal mantuqi, makna yang difahami daripada mantuk secara mukhalafah dia panggil, secara menyalahinya apa? Man ahdatsa fi amrina hadza ma huwa minhu fahuwa maqbulun. Itu dia panggil mafhum mukhalafah. Contoh, maka sininya ma'rifat ni apa? Al jazmul mutabiqu lil waqi'i nasyi'an 'anid dalili. Jazam yang membetuli bagi waqi' hasil daripada dalil. Tu maka setengah daripada makna yang difahami daripada ma'rifah, bila sebut kata jazam yang membetuli waqi', yang hasil daripada dalil, maka tidak dikatakan ma'rifah lah seorang yang jazam yang membetuli waqi' tapi tidak hasil daripada dalil. Apa panggil apa? Taklid. Maka sebut taklid ni ba'du mafhumil ma'rifati, ialah sebahagian daripada mafhum mukhalafah bagi ma'rifah. Tu. Bukan orang panggil taklid saja, mafhum mukhalafah bagi ma'rifah. Lepas tu ada lagi. Wa baqiya, dan baki lagi tinggal. Wa baqiya, dan tinggal baki laginya az-zannu, oleh zan, wasyakku, dan syak, wal wahmu, dan waham. Tu semua tu orang panggil mafhum mukhalafah bagi ma'rifah. Artinya kalau seorang itu zan, tidak jazam. Orang itu syak, tidak jazam. Orang itu waham, tidak jazam. Maka mafhum mukhalafah bagi ma'rifah lah ke tu? Faham tak? Makna yang difahami dengan secara menyalahi bagi ma'rifah. Maka tidak dikatakan orang yang syak, zan dan waham tu orang yang ma'rifah. Itu maksudnya mafhum mukhalafah. Warna kitab berawal tu. Belakang tu. Tu wa baqiya zannu wasyakku wal wahmu, dan baki lagi tinggal daripada mafhum ma'rifat, mafhum mukhalafah bagi ma'rifat tu ialah zan, syak, dan waham. Wal jazmu alladhi lam yutabiqil waqi'a, dan jazam yang tidak membetulilah ia jazam tu akan waqi'. Itu juga mafhum mukhalafah bagi ma'rifat. Jazam putus tapi tidak kena dengan apa Allah Ta'ala tahu, apa yang ada pada lauh mahfuz, maka itu juga tidak dipanggil ma'rifat. Itu pun termasuk daripada mafhum mukhalafah bagi ma'rifat. Tu jadi bukan taklid saja. Taklid tu ba'du saja, sebahagian daripada mafhum mukhalafah bagi ma'rifat. Baki lagi tinggal zon, syak, waham, dan jazam putus tapi tidak membetuli bagi waqi'. Macam orang kafir orang Nasrani, orang Nasara tu jazam tu, tapi jazam dia tu tidak membetuli bagi makrifat. Tidak membetuli bagi waqi'. Tidak membetuli bagi waqi'. Dia yakin kata Allah tu ialah satu daripada tiga Tuhan. Tak betul tu dengan realiti. Maka jazam dia tadi tu tidak dikatakan makrifat. Atau dia kata bahawasanya Isa tu anak Tuhan, atau Uzair tu anak Tuhan,
Atau Tuhan yang ada banyak, putuh yakin dia tu, jazam juga putuh. Sanggup putuh kepala, sanggup bunuh, sanggup perang. Tu sampai tahap tu jazamnya, putuhnya. Tapi lam yutabik, tidak membetuli, tidak mutabaqah, tidak muafakat, tidak membetuli al-waqi'ah akan waqi', akan realiti yang sebenar. Au fi ilmillah, au fi lauhil mahfuz. Tidak kena, tak kena. Tu orang panggil apa? Orang tidak panggil makrifat. Itu pun termasuk daripada mafhum mukhalafah makrifat. Habis. Habis itu. Jadi mafhum mukhalafah bagi makrifat ni adanya zon, syak, waham, jazam yang tidak membetuli bagi waqi', kemudian taklid, 5. Tu 5 tu orang panggil tu mafhum mukhalafah bagi makrifat. Mana tidak dihukum kalau itu makrifat. Tak dikata kalau itu makrifat kalau dia syak, kalau dia zon, kalau dia waham, kalau dia yakin putuh tapi tak kena dengan benda sebenar. Tak juga. Kalau dia tu orang tak ada ketahui dalil, orang tak panggil makrifat tu. Kemudian kata musannif, wa hukmuha, dan bermula hukumnya. Tu hukumnya hukum mana? Tu al-mazkuratu minal arba'ati tadi itulah. Arbi'ah ke al-khamsah lah aku tu. Arbi'ah. Tu. Zon, syak, waham, jazam yang tidak membeli waqi'. Dah. Ada pun taklid, khilaf tu lagi akal. Wa hukmuha, dan bermula hukumnya, hukum yang tersebut. Mana? Ya daripada 4 perkara tadi tu. Wa hukmuha wa hukmul arbi'ah tadi, arba'ah tadi tu. Hukumnya hukum 4 tadi. Mana? Syak, minasyakki waz zanni wal wahmi wal jazmi alladhi lam yutabikil waqi'ah tadi. Annal muttasifa biha, bahawa sesungguhnya bermula mereka yang bersifatlah dengan dia, dengan pak, bukan syarat dengan pak, bi ahadiha, atau bi ihdaha, dengan salah satu daripada pak. Tak semestinya ke pak, salah satu je. Dia tu bersifat dengan zon sengka kuat kata Tuhan ada, waham kot sebelah sengka haluh, sengka dhaif, sengka yang marjuh kata Tuhan tak ada, kafir dah. Atau 50-50 kafir ke? Tu mana? Sebab tu kata wa hukmuha, dan bermula hukumnya, hukum 4 tadi tu, annal muttasifa biha, bahawa sesungguhnya mereka yang bersifatlah ia dengan dia, bersifatlah ia al tadi tu biha dengan dia, dengan bi ihdaha atau bi ahadiha, dengan salah satu daripada pak. Bukan syarat nak pak bau kafir dah. Salah satu tak apa dah. Khabar kafirun ijma'an, ialah seorang yang kafir dengan secara ijma' ulama, ai bila khilafin, tak ada khilaf. Satu orang ulama pun tidak ada khilaf kata seorang itu kafir. Kalau dia apa? Kalau dia tu bersifat dengan salah satu daripada pak, sama ada dia seorang yang zon, atau seorang yang waham, atau seorang yang syak, atau yakin, tapi keyakinan dia tu tidak membetuli bagi realiti yang sebenar. Ketika tu kafir dia dengan ijma' ulama, ai bila khilafin, itu tanpa seorang pun ada yang menyelisih pendapat kata seorang tu kafir dak. Kalau gitu bila dah kafir ke, fayakhludu finnari, maka kekalah ia kafir tadi tu finnari, di dalam api neraka, kekal neraka. Tu dah. Jadi kalau seorang tu i'tikad dalam hati dia, ada ke tak Allah Ta'ala ni, 50-50 kafir dia, kekal neraka akhirat esok. Atau boleh jadi ada 80%, tapi tak ada boleh jadi ke 20%. Orang panggil zon sebelah isbat, waham sebelah nafi, atau waham sebelah isbat, zon sebelah nafi, tak ada kira lah, kafir juga. Atau memang kafir terus dah. Mana? Kristian, Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, itu apa panggil al-jazmul mutabiku, al-jazmu
Apa tadi? Allazi lam yutabiq al-waqi'ah tadi. Nah. Jazam allazi lam yutabiqil waqi'ah. Jazam yang tidak membetuli jazam dia tu akan realiti yang sebenar. Itu pun kafir bi ijma'il ulama. Maka kalau gitu fayakhludu finnari, maka kekallah ia kafir itu dalam neraka. Habis. Kemudian kata Imam Baijuri, wal hasilu, dan bermula kesimpulannya. Nak bahas-bahas panjang letih juga dia kata kesimpulan dulu sini. Nah, wal hasilu, dan bermula kesimpulannya, annal umura, bahawasanya segala hijab dalam perkara ni sittatun, ialah 6 perkara. Tu ada 6 perkara. Nah, urusan makrifat ni dan benda hak menyalahi ke akan makrifat ni keluar 6 perkara. Ada 6 perkara. Mana? Kenapa kata 6 perkara? Li anna syakhs, ila pada kata sittatun. Kenapa kata segala perkara tentang makrifat dan fuhima tu bi mukhalafatil ma'rifat tu sittatun, barang yang difahamkan daripada makrifat dengan secara menyalahi itu keluarnya nekara. Li anna syakhsa, kerana sesungguhnya bermula seseorang itu imma, ada kalanya ayyajidah, bahawa mendapatilah ia asyakhsu tadi itu, mendapatilah ia seorang tadi itu, seorang individu tadi itu, fi nafsihi, pada dirinya, diri syakhsin tadi itu, diri seseorang individu tu mendapati apa? Al-jazma, akan putus, akan yakin, bidzalikal hukmi, dengan demikian itu hukum. Nampak tak? Tu seseorang manusia tu ada kalanya dia didapatkan diri dia tu putus, yakin dengan demikian itu hukum. Satu, au ghairahu tu atas perkataan al-jazma dia. Tu pasal sepepak barunya imma an yajida fi nafsihi ghairahu, ay ghairal jazim. Dan ada kalanya bahawa mendapatilah oleh syakhsu, oleh seseorang itu pada dirinya, diri seseorang, mendapati apa? Ghairahu, akan yang lainnya, lain daripada jazam, mana tidak jazam. Nah, jadi seseorang itu ada yang jazam, ada yang tidak jazam. Tengok, dua tu, bagi dua dah. Manusia ni ada hak i'tikadnya putus, ada hak i'tikadnya tidak putus. Tidak putus makna tak yakin lah. Hak putus tu yakin yang panggil. Kerana putus tu kinayah daripada yakin. Jadi manusia ni duduk dua tu. Bagi dua. Mana? I'tikad mu'taqadat hak dia i'tikad tu putus. Ada i'tikad mu'taqadat dia tu tak putus. Tengok. Kalau gitu wal awalu, dan bermula yang pertama. Mana yang pertama? Hak putus kat situ. Ayyajida fi nafsihi al-jazma bidzalikal hukmi. Itu mana yang pertama. Mana yang mendapatilah ia asyakhsu tu, pada dirinya, di seorang asyakhsu tu akan putus dengan demikian itu hukum. Itu mana yang pertama. Hak pertama tu pula, hak putus, hak yakin tu pula, imma ada kalanya an dalilin, ay nasyi'un an dalilin. Ada kalanya hasil atau hasilun boleh, nasyi'un boleh. Tak di mana ikut. Hasil daripada dalil. Ada kalanya hak putus yakin tadi tu, yakin dia tu hasil daripada dalil. Tu hak ni hak kehendak hasil daripada dalil tu hak kehendak. Kerana ilmu ni tak memadakan dengan taklid. Sebab apa? Sebab saat mati itulah. Sebab tu ulama banyak kata tak memada. Bimbang takut mati tu cabut iman lah, kalau taklid lah. Sebab saat mati sakaratul maut tu syaitan-syaitan mari berupa dengan rupa-rupa seorang yang dia kasih, seorang hak dia ikut, seorang hak dia turut. Jadi kalau seorang tu jenis turut mak pak kan, syaitan mari berupa dengan rupa mak pak, mari berupa dengan rupa mak pak kan, ya lah kata. Hak selama kini tu tak betul tu. Tuhan ni tak ada korang asal kena dengan kafir kupu kan. Kalau dia lagu tu abah dia, gitu mak dia, kafir situ, matilah kafir, tak ada pasal. Atau jenis taat kau tok guru.
Nak, tok guru kata tak ada fikir gapo dah. Maka syaitan akan berupa tok guru. Mari mengaserbai ngap jubah ngap janggut ngawas sabih atas tekak atas belakang atas belakang dah tu ni. Tu. Mari ngah kayu sugi kanan kiri atas lenga. Nah, besar-besar kayu balak lagi. Dia kata, Allah tok guru mari di saat kita mati. Oh, aku marilah sebab aku kasih kamu. Nah. Aku nak ayat kamu nyok selama kau hidup mengajar di pondok tak betul tu. Hak betulnya Tuhan ni sejuta ni kau ikut gi. Apa saja boleh dikupu seorang tu. Kalau seorang tu email dia taklif ada tu guru. Tu guru kata gini-gini tak kira tak sudah fikirlah kamu. Siap pun. Gitu tu guru dia. Gitu sungguh. Dekat mari malikil maut cabut nyawa mampu mati ya kafir. Ingat baik. Sebab tu ilmu ni tak ada dengan taklid sebenarnya. Mesti kena ketahui juga dalil. Walaupun ijmali. Tu cara ulama kita tu kasih pada umat. Tu ulama akidah ni lah. Ulama mutakallimu ni lah. Orang yang paling kasih pada umat Nabi SAW. Supaya umatul ijabah ni tidak tercabut iman dia taat. Dia mati. Lebih daripada cermatnya pramugara menjaga keselamatan penumpang di atas kapal terbang tu lagi. Itu. Sebab itulah hotel kita tu baca kita tauhid ni. Hotel kita tu baca kita ni. Bahkan ada kitab-kitab setengahnya diwirid. Supaya almarhum Tok Guru Sayyidi almarhum Tok Guru Bos Hamid Gunung, antara kitab wirid, kitab tauhid yang buat wirid, Faridatul Faraid, Usulut Tahqiq, kitab sifat 20. Dengan Miftahul Murid. Miftahul Murid tu siapa baca syair-syair belakang tu lah. Tu. Tu yang mana kitab wirid ni ya khotel baca balik. Siapa ke mati. Tu yang panggil kitab wirid. Kita pun kena ada lah. Sek-sek. Kitab wirid dia panggil. Kita baca tu sebagai wirid kita. Dia jadi berdarah daging kita. Tu kenapa? Karena bahayanya tu cabut tetangga akidah ni sangat bahaya. Maka sebab itulah mu'taqadat benda kita pegang dalam hati kita dengan putus tu, biar orang panggil nasyi'un an dalili, hasil terbaik daripada dalil. Tu sebab dia kata wal awalu dan yang pertama mana? Hak putus yakin tadi tu. Mu'taqadat dia tu putus yakin. Imma ada kalanya an dalilin ay hasilun an dalilin au nasyi'un an dalilin. Ada kalanya hasil daripada dalil. Kalau gitu wayusamma dan dipernamakan dia. Dia al-jazmu bidzalikal hukmi nasyi'un an dalilin tu. Jazam dengan demikian tu hukum. Serta pulaknya hasil jazam tadi tu daripada dalil tu dipernamakan dia apa? Ma'rifatan, dinamakan akan ma'rifat. Itu dia panggil ma'rifat. Satu. Daripada satu tu cabai pula satu. Itu dah. Aula, bukan aula afdal tu bukan. Atau tidak. Itu maknanya. Tu aula ni maknanya atah pada kata tu atah pada kata an dalilin lah. Atas itu deh. Atas itu. Atah pada kata an dalilin. Betul? Atas itu. Mana pasal sepepak barunya? Hak pertama tu mana? Al-jazmu bizalikal hukmi tu ada kalanya apa? Nasyi'un. Tidak ada, tak ada. Betul tak? Atas pada kata andalil ni. Betul tak dia? Betul tak? Pina dah mata tengah orang lain ni. Betul dah. Jadi hak keduanya apa? Iaitu al-jazmu bidzalikal hukmi la an dalilin lah. Begitu sudah. Cukup. Enggak atas pada kata an dalilin ke? Aula ay aula an dalilin. Begitu. Hak tadi nasyi'un an dalilin. Kemudian hak ni la an dalilin.
Mana al-jazmu bidzalikal hukmi la an dalilih. Jazam dengan demikian itu hukum tidak daripada dalil. Itu lagu tu. Betul tu. Wa yusamma dan dipernamakan dia. Dia mana? Dia jazam dengan demikian itu hukum tapi tidak dengan dalil. Tidak daripada dalil. I'tiqadan. Orang panggil i'tikad dah tu. Tu. Orang panggil i'tikad dah tu. Ada pegangan dah tu. Tuhan ada tak? Ada. Nah, tak ada Tuhan? Tentu tidak. Mengerti mana? Tahu mana? Mad dalilu ala zalika? Apa dalil demikian itu kata tu? Apa dalil ala wujudillah? Wujubi wujudillah? Wastihalati adamillah? Apa mad dalil? Tok guru ngajar gitu belaka. Dia dah pegangan tu, putus kau tu. Putus dah tu. I'tiqadan dah tu, putus. Nah, panggil i'tiqad. Wa huwa dan ia i'tiqad lagu ni. I'tiqad dengan cara tidak daripada dalil ni. Imma ada kalanya pula sahihun, betul. Tu ada kalanya betul. I'tiqad yang betul, ada kalanya i'tiqad yang betul. Tuhan mesti ada, tak ada Tuhan tentu tidak. Tuhan mesti sedia, baharu Tuhan tentu tidak. Tuhan mesti kekal, binasa Tuhan tentu tidak. Tuhan mesti tak serupa akan yang baru. Serupa Tuhan akan yang baru tentu tidak. Tuhan mesti ada cara-cara zat, ada cara sifat atau jiring atau arak, tentu tidak. Tuhan mesti bersifat dengan sifat perkuasa lemah Tuhan, tentu tidak. Betul lah tu. Dalil mana? Tok guru mengajar begitu jak dulu sampai kelon ni. Tu i'tikad yang tu betul tu. Imma sahihun. Dah. Ada kalanya sahih tu pegangan dia tu. Kalau gitu i'tikad sahih tu katakan wa yusamma dan dipernamakan i'tiqadun sahihun ni. Tapi bila dalil lain lah. I'tikad yang betul tapi ketika tak ada dalil. Tak ada dalil. La an dalil lain tadi tu. Bila dalil lain. Dinamakan apa kau i'tikad yang sahih tapi ketika tak ada dalil taklidan dipernamakan ia akan taklid. Atau panggil taklid. Cabai bidah pula situ. Tu ni. Jadi yang mula-mula gini. Manusia tu ada dua. Mana? Jazam, tak jazam. Hak jazam ni pula betul dengan wakil tu memanglah jazam membetuli wakil. Lepas tu hasil pada dalil. Ini dipanggil makrifat. Kemudian tidak daripada dalil. Tidak daripada dalil, cabai pula dua. Mana? Ada kalanya sahih, maka dinamakan taklid. Au fasidun atah pada kata sahihun. Wa huwa dan ia i'tiqadun tadi tu imma fasidun, ada kalanya yang rosak. Tu cabai bidah pula tu. Orang panggil tak ada erti dalil tu cabai bidah dua pula tu. I'tiqadun sahihun satu. Ini dinamakan muqallid atau taklid. Kemudian imma ada kalanya fasidu, rosak. Pok turu orang tak tahu dalil, tapi benda hak yang pegang tu rosak. Mana tidak betul? Tak betul. Lembu-lembu ni ke apa? Sebuah lembu-lembu ni sebuah kenderaan baru dapat pakai minyak petrol. Tu panggil fasik tu pegangan dia tu. Rosaklah tu. Kalau gitu wa yusamma dan dipernamakan ia i'tiqadun fasidun ni. I'tiqad yang rosak bila dalil lain. Tanpa mengetahui dalil lah. Kalau tahu dalil tak kena rosak. Tak tahu dalil pakai tu gitu orang. Orang kata lembu-lembu ni sebuah kenderaan baru dapat pakai minyak petrol, dia pun lembu ni dalil mana? Tok guru tu ngajar tak surah gitu. Dia tu ni. Tak tahu dalil. Dinamakan gapo i'tikad lagu ni? Jahlan murakkaban. Jahil murakkab. Jahlan murakkaban, bodoh yang berlapis-lapis lah mana? Bodoh yang tersusun. Berlapis-lapis. Jadi bidah tu. Kalau ada baik bok tu boleh buat tu. Manusia jazam tak jazam, ghairu jazimi. Jazmun ghairu jazimi. Dua. Lepas tu hak jazam tu pula an dalilin, ini makrifah. Lepas tu bila dalilin tubik dua. Ada kalanya sahihun, taklid dipanggil. Ada kalanya fasidun, dipanggil jahil murakkab. Gitu dah. Habis? Wasani ni atah pada tawal awalu ni. Itu atah kat sirat dia kan. Wasani dan yang kedua. Mana yang kedua? Yang kedua tu. Tu imma an yajida fi nafsihi
ghaira jazimi. Ada kalanya mendapatilah oleh seorang pada dirinya seorang tu akan tidak jazam, tidak putus. Itu makna astani. Wasani yang kedua ghairu jazim lah. Ghairu jazmi itu, tidak jazam, tidak putus. Itu makna yang kedua. Dan bermula yang kedua ni pula dia kata imma ada kalanya ayyakuna bahawa adalah ia hukum tu. 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 Ada kalanya ia hukum tadi tu birrajihiyatin. Birrajihiyatin tu masdariyah tu dengan makna ai bikaunihi rajihan, gitu. Ada kalanya bahawa adalah ia dengan demikian itu hukum tu birrajihiyatin ai bikaunihi rajihan. Ada kalanya adalah ia dengan demikian itu hukum tu tu dengan keadaannya yang kuat. Tu kita kata Tuhan ada tu kuat, dia percaya 90% atau 80% kita kata. Tu rajihiyatan ai bikaunihi rajihan. Kalau itu wa yusamma dan dipernamakan dia. Dipernamakan dia. Dia apa? Dipernamakan dia kaunahu rajihan tadi itulah. Dipernama akan dia akan keadaannya yang kuat bizalikal hukmi. Dengan demikian itu hukum tu dinamakan apa? Zannan. Dipernamakan akan zon. Itu. Satu. Au bimarjuhiyatin. Ini atah pada kata birajihiyatin. Hai imma an yakuna. Ada kalanya yang kedua hak tidak jazam ni pula. Ada kalanya bahawa adalah ia demikian itu hukum bimarjuhiyatin. Dengan lemah ai bikaunihi marjuhan. Begitulah. Dengan keadaannya yang lemah, yang kurang, yang ringan kita kata. Tu marjuh makna lemah, kurang. Kalau gitu wa yusamma dan dipernamakan dia, dipernamakan akan kaunahu marjuhan tadi tu. Wahman dipernamakan akan waham. Waham, tu dipernamakan akan dia akan keadaannya seorang tu yang lemah pada demikian itu hukum bizalikal hukmi dipernamakan apa? Wahman akan waham. Tak kira lah sama ada sebelah isbat atau nafi. Itu dah sama ada isbat tu ada tu kau lemah atau isbat tu tak ada tu ke hak lemah. Habis au bi musawatin atau pada tabirajihiyat imma an yakuna. Yang kedua ni hak tidak jazam, tidak putus ni ada kalanya bahawa adalah ia dengan demikian itu hukum tu bi musawatin. Tu dengan keadaannya menyamai. Dengan keadaannya menyamai sama berat maknanya. Tidak ada rajih dengan marjuh, tak ada. Sama berat. 50-50 kita kata. Sama ada isbat atau nafi, tak ada kira. Wa yusamma dan dipernamakan dia keadaannya seorang tu menyamai dengan demikian itu hukum. 50-50. Dimenamai akan dia tu apa? Syakkan akan syak. Dipernamakan dia tu ialah syak. Kalau gitu fa aqsamu kulli, maka bermula segala pembahagian tiap-tiap. Tiap-tiap apa? Minal jazmi wa ghairihi wa ghairil jazmi. Maka bermula pembahagian bagi tiap-tiap daripada jazam dan tidak jazam tu salah satu 3. Tu salah satu apa tak? 3. Jadi gini. Manusia ni iktikad ni ada hak jazam, ada hak tidak jazam. Hak jazam tu tubik 3. Hak ghairu jazim pun tubik 3. Hak jazam ada kala dipanggil makrifat. Ada kala dipanggil taklid, ada kala dipanggil jahil murakkab. 3. Atau hak jazam tu. Hak tidak jazam pun tubik 3 juga. Mana? Ada kala dipanggil waham, ada kala dipanggil syak, ada kala dipanggil
zon. 3 campur 3 jadi berapa? 6. Sebab tu kata walhasilu annal umura sittatu. Dah. Perbahasan perkara ni. Perkara pegangan ni ada ni. Orang tu sama ada dia makrifat atau dia mukallid atau dia jahil murakkab atau dia kafir terus. Mana? Syak zon dah waham tadi itulah. Nah, tapi jahil murakkab tu setengahnya kafir tu. Mai. Hak jadi khilafnya hanya taklid ya. Tak? Hak taklid tu ada khilaf ulama ya. Tu. Sebab tu kata fa aqsamu kullin minal jazmi wa ghairihi ay wa ghairil jazmi salah satu. Maka bermula segala pembahagian bagi tiap-tiap daripada jazam dan tidak jazam itu khabar ialah 3. Mana 3? Capur 3 jadi 6. Kaza ay wazalikal mazkur minal hasil, dan bermula demikian itu yang tersebut daripada kesimpulan 6 tu. Kainun kaza adalah ia seperti ini. Seperti mana? Seperti tuh kaza ai kal mazkur minal hasil. Lihat kata gitu. Kaza seperti inilah ai al mazkur minal hasil. Nah, yang tersebut daripada kesimpulan 6 ni yu'khazu ay yufhamu. Diambil fahamkan dia min syarhil kubra, daripada syarah kubra bagi Imam Sanusi. Habis situ. Qauluhu qaulul musannifi wa huwa, ni jumlah mu'taridah nak menyatakan apakah makna taklid. Wa huwa, dan ia taklid tu an ya'rifa ilah kaza fi ba'din nusakhi wa alaihi wa in jarayna alaihi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.